Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Halim dalam Jawi bersama Munshi. Okey, hari ini adalah pelajaran sambungan daripada pelajaran yang sebelum ini berkaitan dengan tajuk imbuhan. Kita belajar imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Dan kali ini Ustaz akan masukkan imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Imbuhan apitan adalah imbuhan gabungan daripada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Digabungkan. Jadilah imbuhan apitan. Jadi ejaan dia sama je. Tapi pembahagian dia ada dua lah. Biasanya yang pertamanya tidak mengubah kata dasar. Bila kita masuk imbuhan apitan, kata dasar kekal macam biasa. Contoh Ustaz bagi di sini, banyak contohnya banyak. Imbuhan apitan ni banyak. Sebab imbuhan awalan banyak, imbuhan akhiran pun ada. Jadi yang Ustaz bagi contoh di sini yang tak mengubah. Dia tak mengubah. Contoh yang kita bagi melakukan. Imbuhan apitan dia, imbuhan awalan dia adalah dan imbuhan akhiran dia kan. Tapi bila digabung jadi imbuhan apitan. Bila kita eja perkataan kata dasar di tengah masih kekal, laku, tak mengubah. Kita tutup kat sini dengan laku, kekal. Kedua, kejadian. Imbuhan ke awalan, imbuhan akhiran. Gabungkan jadi imbuhan apitan. Perkataan jadi kekal, masih lagi jadi, tak mengubah. Mendapatkan, imbuhan dan imbuhan kan. Mendapat, kata dasar dapat, tak berlaku perubahan. Penggunaan, imbuhan dan imbuhan an. Perkataan guna kekal, ada perkataan guna. Okey, ini tak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah perkataan kata apitan, imbuhan apitan yang masuk pada kata dasar dan mengubah kata dasar. Yang itu yang kita nak belajar ini. Okey. Kita tengok dia punya apa yang akan berlaku . Okey, kat sini Ustaz akan tunjukkan perkataan yang ejaan imbuhan apitan yang mengubah kata dasar. Yang pertamanya adalah berlaku pada kata pinjaman Arab. Kata pinjaman bahasa Arab kebiasaannya berubah disebabkan mengelak daripada kekeliruan bacaan. Okey, kata dasar. Contohnya Ustaz bagi dua contoh di sini . Syukur. Ini ejaan syukur bahasa Arab. Syukur. Kalau kita eja bersyukur. Okey, masuk imbuhan awalan sahaja, belum apitan. Kita akan baca bersyukur. Tapi kalau kita eja apitan, contoh kita nak eja perkataan syukur ni dengan kesyukuran. Kesyukuran. Kita ambil kata dasar syukur ni salah. Sebab apa? Sebab bila masuk imbuhan apitan, penambahan vokal dekat sini. Syu di sini penambahan berlaku. Sebab apa? Nak mengelak daripada kekeliruan ataupun kesalahan. Mungkin dibaca kashkur ke kashkuran macam tu. Sebab tu ditambah syu, wow di situ. Itu satu. Contoh. Syukur, kalau kita eja dengan satu imbuhan saja, tak ada dia punya vokal syu dekat sini. Bersyukur, mensyukur, kesyukur. Tapi kalau walaupun tak ada yang tu tadi tapi kalau kita eja dengan apitan kesyukuran, mensyukuri, contoh kita ambil tapi bila kita eja syukur jangan eja macam ni sebab dia apitan. Tambahan wow di sini. Ni wow. Mensyukuri. Sebab apa? Sebab berlaku imbuhan apitan di situ. Penambahan berlaku. Okey, situ yang saya kata mengubah kata dasar. Yang pertama redha. Ni eja redha. Redha. Tapi bila masuk imbuhan, saya buat sini contoh kita eja meredai, tambah meredai. Ini ejaan yang salah. Sebab apa? Sebab bila masuk imbuhan apitan, perkataan redha berlaku. Berlaku penambahan vokal. Ini ejaan dia. Tambahan ya di sini. Meredai. Ini ejaan yang betul. Penambahan berlaku di sini. Baik. Yang kedua, ejaan yang berlaku pengubahan mengubah kata dasar iaitu berlaku pada ejaan tradisi. Contoh tradisi yang saya dapat di sini ialah perkataan syurga. Syurga ejaan dia macam ni, syurga. Tapi contoh kita nak masuk imbuhan apitan. Contoh dia
kesyurgaan. Kita ambil imbuhan ke syurga, alif. Imbuhan an asalnya ini imbuhan an. Tetapi ingat sebelum ni Ustaz tak pernah bagi tahu perkataan yang berakhir dengan vokal A di belakang tetapi tak diletak alif. Ada kaedah-kaedah dia. Sebab apa tak letak alif tu kita akan belajar kemudian. Kenapa tak letak alif? Tapi bila ada imbuhan ataupun ada partikel lah ke partikel kah ke, berlaku penambahan alif di sini. Pada kata dasar. Ingat pada kata dasar. Bukan alif tu untuk imbuhan. Jangan pula ada imbuhan. Ini imbuhan. Salah sebenarnya. Imbuhan hanya imbuhan an di akhir hanya hamzah nun, waw, alif nun dan juga nun. 3 saja. 3 ni saja yang ada. Alif hamzah nun tak ada. Yang alif ni penambahan berlaku pada kata dasar. Syurga tak ada alif. Tapi bila masuk imbuhan kita tambah alif untuk jadikan perkataan yang sempurna. Jadi yang kita nak baca ini itu penambahan yang berubah di sini syurga di sini. Ejaan syur simra kena tambah waw. Kesyurgaan, penambahan vokal di situ. Okey, nampak tu? Ini antara contoh yang ada lah. Dalam bahasa Arab banyak contoh tapi Ustaz bagi 2 contoh di sini ya. Bila masuk kalau tak mengelirukan tak ada masalah. Kalau tak mengelirukan bacaan tak ada masalah. Tapi kalau ada perkataan-perkataan yang hanya mengelirukan saja, okey, itu boleh tanya pada pakar ya. Pakar boleh jawab. Okey, dalam kamus pun kita boleh semak ya. Okey. Itu yang pertama untuk yang mengubah kata dasar. Ada lagi satu sebab ya. Okey, tengok lepas ni. Baik. Imbuhan apitan yang mengubah kata dasar yang ketiga itu berlaku pada rangkai kata. Rangkai kata ialah 2 perkataan yang dibaca secara cantum. Bila cantum menjadi satu perkataan macam tu. Rangkai kata ni ada bahagian ni pula. Ada yang majmuk yang orang panggil yang dah dieja rapat macam tu. Dah mantap. Ada 15 itu boleh semak balik dalam pelajaran tata bahasa Melayu lah. Tapi yang kita nak cerita sini rangkai kata yang tak mantap, yang masih dieja secara jarak. Contoh sini tidak sempurna. 2 perkataan, tidak satu, sempurna satu. Tetapi bila masuk imbuhan apitan, contohnya masuk ke, kita nak eja ketidaksempurnaan. Apa yang berlaku? Iaitu dengan menyambung terus semua. Ketidak, qaf dengan sin ni terus sambung. Nampak? Ketidaksempurnaan. Terus sambung. Ini yang berlaku perubahan di sini adalah dieja dengan rapat sambung. Dieja dengan sambung, bukan rapat, dieja dengan sambung terus. Contoh kenal pasti, 2 perkataan. Kenal satu, pasti satu. Bila kita nak eja pengenal pastian, kita sambung terus. Imbuhan mengubah. Ni kita dah belajar imbuhan awal itu pengenal. Kaf dah jadi pengenal dan sambung terus. Pa dengan lam dengan sin. Pengenal pastian. Ya, nun. Okey, dieja dengan sambung terus. Itu yang berlaku perubahan yang kedua. Yang ketiga ni berlaku pada rangkai kata. Yang ketiga contoh Ustaz bagi sini melipat ganda, 2 perkataan yang dieja asing tapi masuk imbuhan apitan terus sambung. Melipat ta ni terus sambung kaf. Melipat gandakan terus sambung. Melipat gandakan terus. Okey, yang contoh yang keempat tanda tangan. Contoh kita sebut imbuhan me dan imbuhan i. Menandatangani terus sambung. Menandatangani. Tapi di sini Ustaz saja bagi contoh macam ni sebab kita nak tengok. Yang ni nanti tanya pula, tak sambung pun. Tapi siapa nak cuba sambung? Kalau sambung, apa akan jadi? Alif sambung dengan ta, dia akan jadi huruf ta tukar pada nun ya. Kita dah belajar awal itu. Menandal, jadi huruf lam lah pula. Sebab apa tak sambung? Dalam tulisan sahaja, dalam tulisan kita tak boleh sambung. Alif adalah huruf yang tak boleh sambung sebab dia. Sebelum dia tengok pada huruf apa pula. Kalau huruf boleh sambung lah. Macam ni huruf dal tak boleh sambung. Alif tak boleh sambung. Jadi eja rapat terus. Dengan jarak eja rapat. Sebab menanda rapat terus.
Tapi jangan sambunglah, sambung dah jadi huruf lam pula. Menjadi satu perkataan, menandatangani. Okey. Boleh dapat di situ untuk pelajaran hari ini imbuhan apitan. Ustaz tunjuk yang mana yang berlaku perubahan saja. Yang tak ada perubahan, kita tulis macam biasa je lah. Masuk imbuhan awalan, masuk imbuhan akhiran. Selesai cerita. Yang mengubah ni adalah imbuhan berlaku pada bahasa Arab, bahasa kata apa tadi? Ejaan tradisi macam syurga, dan juga pada rangkai kata yang dieja jarak, dan bila masuk imbuhan apitan disambungkan terus, dua perkataan menjadi satu. Baik. Sekian sahaja untuk hari ini. InsyaAllah ada lagi sambungan untuk imbuhan ni ada lagi. Ustaz akan bagi tahu satu berkaitan dengan kekeliruan dalam mengeja imbuhan. Menyeluruh imbuhan awalan ke imbuhan akhiran ke, ada dia punya kesalahan berlaku di situ. InsyaAllah kalau ikuti kelas Ustaz lagi akan datang, Ustaz akan cuba kongsikan apa dia yang selalu kita eja salah. Kita eja salah sebab apa? Sebab keliru. Sebenarnya kita keliru dengan cara eja. Okey, sekian saja terkata untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, share pada kawan-kawan, share pada anak murid, dan like ataupun komen, nak tanya berkaitan apa-apa tajuk. Ada yang tanya sebelum ni ada tajuk berkaitan dengan vokal gandengan. InsyaAllah saya akan cuba buat, akan datang. Tak boleh nak buat sekaligus semua. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum.